Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Syahrizam Awang dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 10 Ogos 2020. Perkembangan semasa COVID-19 di Sabah. Tiada kes positif baru direkodkan semalam. Jumlah kumulatif COVID-19 di negeri ini kekal 410 kes. Sementara itu, kes sembuh meningkat kepada 386 apabila 2 kes sembuh di Kota Kinabalu dan Penampang. Berdasarkan infografi Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, bilangan kes aktif yang sedang dirawat di hospital berpakar menurun kepada 16 kes melibatkan 5 daerah. Sandakan mencatat 10 kes aktif diikuti Penampang 3 kes dan masing-masing 1 kes aktif di Kota Kinabalu, Papar dan Beluran. Angka korban akibat COVID-19 kekal 8 kes. Akibat gagal mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan dalam Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP, 33 individu yang terdiri pemilik kedai, pekerja dan pelanggan sebuah premis di Kompleks Sinsuran Kota Kinabalu ditahan Sabtu lalu. Kesemua ditahan dalam serbuan dan pemeriksaan operasi cantas COVID hasil maklumat orang awam. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu ACP Habibi Marjinji dalam kenyataan media berkata, dalam pemeriksaan pada pukul 9.40 malam itu, polis mendapati 28 lelaki dan 5 wanita sedang meminum minuman keras selain gagal mematuhi peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit nombor 7 perkara 3 dan melakukan perbuatan cuai yang mungkin merebakkan penyakit yang berbahaya kepada nyawa. Mereka boleh dihukum di bawah Peraturan 11 Peraturan Sama kerana gagal mematuhi SOP yang ditetapkan seperti tidak menulis butir-butir diri dalam buku daftar, tiada penjarakan fizikal dan pemilik tidak menyediakan peralatan seperti pembaca suhu badan serta cecair pembasmi kuman. ACP Habibi menegaskan objektif pemeriksaan tersebut bagi memastikan PKPP yang masih berkuat kuasa dipatuhi sepenuhnya, terutama pengusaha premis. Katanya, operasi berkenaan akan diteruskan dalam membantras penularan COVID-19. Kerjasama seluruh masyarakat adalah amat penting dalam penambahbaikan pengurusan keselamatan bagi mengelak jangkitan COVID-19 dalam skala yang lebih besar. Sebanyak 800 lot geran tanah individu diserahkan kepada peneroka Felda Sahabat di Lahad Datu. Lot-lot berkenaan merupakan sebahagian daripada 871 lot peneroka dalam rancangan Felda Sahabat 1 hingga 5. Menurut Pengarah Jabatan Tanah dan Ukur Sabah Bernard Liu Chow Min, jumlah keluasan kawasan geran tanah bagi daerah Lahad Datu dan Tunku adalah 714 hektar yang diukur menerusi program khas Tanah Anak Negeri Sabah Pantas. Beliau juga memberitahu 81 permohonan geran tanah anak negeri NT di daerah Lahad Datu dan Kunak juga telah selesai diukur dan sedang dalam proses penyemakan pelan ukur. Manakala 70 lot masih dalam peringkat pengukuran di lapangan, geran lot-lot tanah itu dijangka dikeluarkan pertengahan tahun depan. Majlis penyerahan geran tanah juga akan berlangsung di Kinabatangan, Kudat, Kuala Penyu dan Beluran dalam bulan ini. Bernard berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyerahan geran tanah daerah Lahad Datu dan Kunak di Dewan Perdana Lahad Datu. Majlis disempurnakan Ketua Menteri Kerajaan Sementara Sabah, Datuk Seri Panglima Muhammad Syafi Abdal. Dalam majlis ini, sebanyak 203 geran anak negeri diserahkan bagi daerah Lahad Datu, 93 geran tanah bagi daerah Tunku, sementara 56 geran tanah untuk daerah Kunak. Perkahwinan bawah umur 18 tahun masih menjadi masalah besar kepada pemimpin di negeri ini untuk membantu komuniti orang asal berkembang maju ke hadapan. Demikian dinyatakan Pengarah Eksekutif Pakos Trust, N. Lasimbang. Sehubuan itu, N berkata Pakos Trust menganjurkan webinar berkaitan perkahwinan bawah umur dalam kalangan orang asal bagi membincangkan punca dan langkah penyelesaian untuk mengekang perkahwinan bawah umur yang mampu menjejaskan masa depan dan ekonomi keluarga. They're supposed to be with their parents and suddenly they get married kan, they have to move to another family. Dia sebenarnya banyak dia punya tekanan mental. And so the vicious cycle continue lah. Dia tidak boleh menjadi ibu bapa yang bagus sebab dia masih muda. Dia tiada peluang pekerjaan untuk meningkatkan keluarga begitu. So, kami tidak boleh break ini cycle of poverty.
Ketika ditemui media sempena webinar itu di Penampang, Anne turut menasihatkan ibu bapa agar memainkan peranan penting untuk memantau kegiatan anak-anak di peringkat awal, termasuk menghadkan pergaulan bebas dan pengaruh media sosial. Ini kerana kurangnya kesedaran ibu bapa dan anak-anak tentang perkahwinan awal merupakan antara faktor peningkatan jumlah perkahwinan di bawah umur, selain kurang pendidikan seksual komprehensif, pergaulan bebas dan pengaruh media sosial yang tidak terkawal dalam kalangan anak-anak bawah umur. Sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini pasti tidak seperti sebelumnya. 6 dekad sambutan diadakan gilang gemilang. Kini sambutan mengikut norma baharu menjadi matlamat demi kesejahteraan dan kesihatan semua berikutan pandemik COVID-19. Namun satu perkara yang tidak seharusnya berubah, pastinya semangat mengibarkan jalur gemilang bagi melambangkan patriotisme warga Malaysia. Kebiasaannya setiba bulan Ogos, kibaran jalur gemilang menyerikan dan memeriahkan jejambat dan juga premis-premis sekitar Bandaraya Kota Kinabalu. Bagaimanapun, tinjauan pada minggu pertama Ogos ini mendapati suasana belum serancak yang diinginkan. Kru RTM berkesempatan mendapatkan respon Pengarah Jabatan Penerangan JAPEN Sabah, Norzawiya Bulka di Kota Kinabalu. Beliau menyatakan semangat patriotisme dalam diri setiap rakyat harus lebih menonjol dikala negara menghadapi situasi mencabar seperti memerangi COVID-19 ketika ini. Semua ini telah mengubah hidup seluruh masyarakat dunia termasuklah kita. Jadi harapan saya adalah walaupun kita tidak boleh buat secara fizikal sambutan ini dengan melibatkan beribu-ribu orang, apa yang penting adalah saya mohon agar semua jabatan dan agensi ini dapat memainkan peranan masing-masing lah untuk menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan ini. Katanya, JAPEN selaku jabatan bertanggungjawab menyemarakan lagi Bulan Kebangsaan, mengatur pelbagai program bersama masyarakat mengikut norma baharu. Antaranya, program Merdeka Ed Community di 25 daerah seluruh negeri dan program dalam talian seperti Sayembara Sajak Merdeka, Sayembara Cerpen Merdeka dan pertandingan bintang Patriotic Smile 2020. Sementara itu, orang awam yang ditemui positif dengan usaha menerapkan perasaan cintakan negara melalui pengibaran jalur gemilang. Ya, kibarkan jalur gemilang untuk Ogos 31, Happy Merdeka lah, untuk semangat perpaduan lah, dan juga mengiratkan silaturahim. Pengibaran jalur gemilang ini sangat penting dan itu adalah satu penanda aras kepada kemerdekaan negara kita. Ini juga sebahagian daripada leluhurnya hati kita terhadap negara kita, kecintaan kita. Ayo semua, kibarkan jalur gemilang tidak kira di mana sahaja. Semarakan lagi semangat cintakan negara di bulan istimewa ini bagi melambangkan perpaduan masyarakat Malaysia berbilang bangsa dan agama. Sementara itu, sungguh pun diadakan dalam suasana kebiasaan baharu akibat pandemik COVID-19. Program Merdeka Aid Community Kampung Bungolio Kotonuan Baru Kiulu Tuaran 2020 tetap meriah. Malah ia menyerlahkan semangat cintakan negara dalam kalangan penduduk kampung. Program Merdeka Aid Community Kampung Bungolio Kotonuan Baru Kiulu Tuaran 2020 mendapat sambutan penduduk sekitar kampung dan kawasan berhampiran. Pelbagai aktiviti diadakan bagi mengisi program selama 2 hari berkenaan yang berakhir semalam. Antaranya pertandingan hiasan Rumah Merdeka, sepak takraw, larian merdeka, berwarna dan pakaian kreatif merdeka. Pengarah Jabatan Penerangan Negeri Sabah Norzawiya Bulka memuji semangat patriotisme yang ditunjukkan penduduk kampung berkenaan. Katanya program seumpama dapat meningkatkan lagi perpaduan dan mengeratkan silaturahim dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum dan agama. Saya tengok sepanjang jalan ke tempat ini memang meriahlah dengan kibaran jalur gemilang. Ya, di rumah-rumah sebab kita juga adakan pertandingan menghiasan rumah. Itulah salah satunya cara untuk kita menggalakkan masyarakat kampung untuk mengibarkan jalur gemilang. Beliau ditemui media dalam majlis penyampaian hadiah program tersebut. Turut diadakan taklimat pandemik COVID-19 daripada pegawai pejabat kesihatan kawasan Tuaran. Sebanyak 820 kg sampah berjaya dikutip lebih 70 sukarelawan dalam program pembersihan pantai anjuran Trash Hero Borneo di sepanjang pantai JKR Putatan. Program pembersihan pantai tersebut dijalankan sejak Julai lalu.
Menurut pengasas bersama Tres Hero Borneo Aini Jamin yang ditemui RTM semasa program berkenaan, ia bertujuan mendidik masyarakat untuk mengurangkan penggunaan plastik dan mendidik masyarakat supaya membuang sampah di tempat yang disediakan. Untuk minggu pertama memang kami daripada tim Treasure sendirilah, kami ada 15 orang sebab kami mau macam viralkan yang kami buat satu clean up lah dekat situ. Tapi bila ke minggu kedua kami sudah melihat ramai volunteer luar yang berada di sekitar Putatan sendiri yang join. Sementara itu, para sukarelawan yang turut serta dalam program ini menyambut baik aktiviti yang dilaksanakan demi menjaga alam sekitar, terutamanya kawasan pantai. Jadi kami memang suka alam sekitar lah. Jadi tertarik dengan benda ini. So kebanyakan yang datang sini pun kami bawa semua runners yang ada di Sabah kan, grup-grup runners di Sabah ni, dorang join lah. Pada yang masyarakat di luar sana, supaya kita sama-sama jaga kebersihan lah. Kalau setakat Jabatan Amal Trash Hero bersihkan memang dah akan cukup lah. Kalau kami buat pun setiap minggu dan setiap minggu tu sampah semakin bertambah. Jadi kesedaran tu lebih penting lah. Yang utama sekali jangan buang sampah merata. Jadi harapan saya memang untuk anak-anak muda ni, saya harap diorang ada rasa yang care lah untuk alam sekitar ni, especially botol-botol sampah semua tu. Kalau boleh diorang belajar lah untuk pungut tu sampah. Untuk kalau ada sampah jangan buang merata-rata tempat. Program pembersihan pantai JKR Putatan ini merupakan kali ke-6 dianjurkan. Sekian berita pagi Sabah, budayakan norma baharu. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Muhammad Rizam Awang, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Macam betul-betul. Sekarang My Freeview sudah ada di seluruh negara dengan siaran digital yang jelas. Patut aku cari tak jumpa. Sini kau dah buang sampah? Mentang-mentang TV dah jelas dengan siaran digital. Sampai masuk ke dalam TV ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Abang Muasli Abang Abdul Samad dalam Berita Pagi Sarawak Isnin 10 Ogos. Kita mulakan dengan berita ini. Beberapa projek penyambungan bekalan elektrik yang tertangguh di luar bandar akibat kegagalan kontraktor yang dilantik menyiapkan projek berkenaan telah diambil alih Kerajaan Negeri Menerusi Sarawak Energi Berhad SEB. Menteri Utiliti Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata ketika ini SEB sedang melakukan kerja-kerja penyambungan bekalan tersebut ke kawasan penempatan penduduk termasuk di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kemenah. Jelasnya ekoran Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, kerja-kerja penyambungan oleh SEB mengalami kelewatan. Bagaimanapun beberapa projek tersebut dijangka dapat diselesaikan pada penghujung tahun ini. Saya suruh orang siap hujung tahun inilah sebab MCO kita tak boleh turun. Mungkin kalau bolehlah hujung tahun ini, kalau tidak setidak-tidaknya awal tahun depan. Siap tak? Ya, siap. Jadi saya mohon maaf kepada yang menghadapi masalah sedemikian. Kita perlu juga memastikan kuasa-kuasa yang lain juga lah.
Di Limbang saya kira banyak juga. Datuk Seri Dr. Steven Rundi yang juga adun Kemena menyatakan demikian kepada media selepas program Community Extension Outreach Program anjuran Jabatan Pertanian bahagian Bintulu di Sebau. Dalam perkembangan sama, beliau berkata kerja-kerja meningkatkan kemudahan bekalan air dan elektrik serta penyelesaian masalah pertikaian tanah di kawasan Maskat Sebau juga sedang diusahakan melalui agensi-agensi berkaitan. Sehubungan itu, penduduk diminta terus bekerjasama memastikan kelangsungan usaha membangunkan kemudahan infrastruktur di kawasan tersebut dapat dilaksanakan. Sektor pelancongan di Limbang akan terus dirancakkan. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, selain pertanian, sektor pelancongan berpotensi dibangunkan di kawasan tersebut yang memiliki keindahan alam semula jadi. Jelasnya pelbagai projek pembangunan yang sedang rancak dilaksanakan ketika ini di Limbang akan memberi impak positif termasuk sektor pelancongan. Saya rasa dalam 2-3 tahun ini Limbang akan menjadi tempat tarikan untuk dikunjungi. Apabila siapnya nanti Esplanade tebing pelancongan ini boleh kita tingkatkan. Industri agak lambat sebab masalah perhubungan logistik kita, tapi pelancongan InsyaAllah sebab kita dekat dengan Brunei, dekat dengan Labuan, dekat dengan Sabah untuk sebagai pintu masuk pelancong daripada luar negara apabila pintu sempadan dah dibuka. Sekarang ni belum lagi kita menggalakkan domestik tourism. Mengambil contoh negara Vietnam dan Thailand yang menjadikan sektor pelancongan sebagai sumber pendapatan utama negara, Datuk Dr. Abdul Rahman berkata, Sarawak amnya dan Limbang khasnya perlu memanfaatkan keindahan alam semula jadinya bagi merancakkan industri pelancongan domestik dan seterusnya kepada pelancong luar. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas melawat Jeti Santaba, Kampung Patiambun, Limbang. Jeti Santaba sepanjang lebih kurang 800 meter yang diliputi kepelbagaian flora dan fauna antara lokasi pilihan pelancong tempatan dan luar negara yang berkunjung ke Limbang. Sejumlah RM1 juta akan diperuntukkan di bawah rekoda tahun ini bagi menaik taraf jeti berkenaan. Dalam lawatan ini, Datuk Dr. Abdul Rahman turut mengumumkan peruntukan RM50,000 bagi menaik taraf kemudahan seperti tandas awam dan kantin di kawasan tersebut. Kerajaan negeri dicadang menambah sekolah di kawasan Sibu Jaya. Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Luar Bandar Sibu SRDC Wong Ching Yong berkata, ini kerana Sibu Jaya yang merupakan sebuah bandar satelit dengan populasi lebih 35,000 orang amat memerlukan pertambahan sekolah rendah dan menengah. Wong yang juga pengerusi Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Cawangan Dundung berkata, ketika ini hanya terdapat sebuah sekolah menengah dan 2 buah sekolah rendah di kawasan Sibu Jaya. Because the present student population in Sibu Jaya Secondary School is about 2,000 plus. It's one of the biggest secondary school in Sibu division. So I think we badly need another secondary school. Wong ditemui media selepas menyaksikan upacara menaikkan papan tanda Pusat Hikmat SUPP Sibu Jaya. Pusat hikmat tersebut dibuka bagi memberikan perkhidmatan kepada penduduk di sekitar kawasan berkenaan. Peniaga di kios Pelangi Kampung Nangkat Sibu perlu mematuhi beberapa peraturan bagi memastikan operasi perniagaan di kawasan tersebut berjalan lancar. Antaranya, peniaga tidak dibenarkan menutup ruang niaga mereka selama 3 hari berturut-turut dan penutupan hanya dibenarkan 7 hari dalam tempoh sebulan tertakluk kepada arahan pihak berkuasa tempatan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Nangkak, Dr. Anwar Rapai berkata, peraturan tersebut dikuatkuasakan bagi memastikan objektif projek kios berkenaan mencapai matlamatnya.
Jelasnya peraturan tersebut bagi mengelakkan adanya kios ditutup terlalu lama sedangkan masih ramai peniaga lain yang mahu berniaga di lokasi berkenaan. Selain itu, peniaga juga perlu memastikan kebersihan persekitaran kios selain tidak dibenarkan menambah sebarang struktur tanpa kebenaran Jawatankuasa Kios Makanan Kampung Nangka. Yang paling penting ialah mengendalikan makanan. Mereka mesti mempunyai vaccination, iaitu typhoid vaccination, untuk memastikan tidak ada berlakunya jangkitan kuman typhoid di kalangan pengendali makanan. Ini adalah penting disebabkan penyakit typhoid ini seperti yang kita tahu boleh berjangkit melalui makanan dan juga boleh melalui berjangkit apabila keadaan tersebut tidak bersih. Bercakap kepada pemberita di Sibu, Dr. Anwar yang juga Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi memberitahu bekalan air dan elektrik di kios tersebut akan disambungkan minggu depan. Jawatankuasa Kios Makanan tersebut juga bersetuju memilih 2 hari sebulan untuk membuka kesemua 17 buah kios secara serentak. Kira-kira 7,500 penduduk di kawasan agropolitan Seduku dan Stumbin Bijat dalam bahagian Seri Aman kini masing-masing telah menikmati bekalan air terawat dari Loji Rawatan Air Agropolitan Seduku dan Loji Rawatan Air Stumbin Bijat. Menurut kenyataan media Kementerian Utiliti, kedua-dua loji tersebut telah disambung dan menerima bekalan air tambahan dari Loji Rawatan Air Bayai Seri Aman melalui projek pembinaan saluran paip baharu. Projek pembinaan saluran paip baharu tersebut yang bernilai kira-kira 1.4 juta ringgit telah siap dilaksanakan pada penghujung tahun lepas dan dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan negeri. Projek itu dilaksanakan oleh Kementerian Utiliti melalui Jabatan Bekalan Air Luar Bandar sebagai agensi pelaksana bagi mengatasi isu gangguan bekalan air yang sering membelenggu penduduk di 2 kawasan berkenaan. Skop projek melibatkan pemasangan saluran paip jenis politena berdensiti tinggi bersaiz 400 ml sepanjang 2 km di jajaran alternatif untuk menggantikan paip sedia ada di kawasan berlakunya hakisan tanah di tebingan Batang Lupar, Jalan Skait, Grand Ring. Persekutuan Persatuan Cina Sarawak meminta kerajaan negeri melanjutkan waktu operasi perniagaan di Zon 1 yang sekarang dihadkan kepada 6 pagi hingga 10 malam. Ini berikutan kes baharu COVID-19 di zon berkenaan menunjukkan tren penurunan sejak kebelakangan ini. Presidennya Datuk Richard Wee berkata Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN boleh menimbang melanjutkan waktu operasi perniagaan hingga 12.30 malam memandangkan kes baharu di Kuching, Semarahan dan Serian yang berada dalam Zon 1 mencatatkan penurunan. Pelanjutan waktu operasi perniagaan itu akan memberi manfaat kepada pelbagai jenis perniagaan khususnya sektor penyediaan makanan dan minuman seperti restoran, bistro dan lain-lain. Beliau bagaimanapun berkata pihaknya akur sekiranya JPBN berpandangan situasi semasa masih tidak mengizinkan lanjutan waktu operasi perniagaan itu. JPBN menguatkuasakan had waktu perniagaan dari 1 hingga 14 Ogos ini susulan peningkatan kes COVID-19 di 3 kawasan terbabit pada penghujung bulan lepas. Selama 50 orang ahli Majlis Daerah Serian MDS telah menghadiri bengkel motivasi dan pembangunan 2020 selama 3 hari di Santubong yang berakhir semalam. Program anjuran MDS ini bertujuan memperkasakan lagi perkhidmatan MDS menerusi semangat berpasukan dan komitmen yang tinggi. Program ini berobjektif memastikan ahli-ahli MDS sentiasa memberikan perkhidmatan terbaik kepada penduduk setempat. Ini termasuk pembangunan strategi pengurusan daerah yang lebih mantap selain memberi fokus terhadap penambahbaikan infrastruktur yang mampu meningkatkan sektor ekonomi, pendidikan, pelancongan dan sukan di daerah tersebut. Majlis penutupan program tersebut telah disempurnakan oleh Menteri Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi, Datuk Seri Michael Manyen Jawong merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Terbedu. Sesi forum turut diadakan bersama Datuk Seri Michael
Michael Manyin serta Adun Tarat, Datuk Roland Sagah dan Adun Balai Ringin, Datuk Snowden Lawan bagi membincangkan pelbagai isu cadangan cabaran serta hala tuju MDS. Sekian berita pagi Sarawak. Terus patuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan. Amalkan penjarakan fizikal ketika berada di kawasan tumpuan awam. Pakai pelitup separuh muka yang disarankan oleh WHO. Assalamualaikum dan jumpa lagi.